A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah At-Tariq. Tadabbur surah At-Tariq ayat yang ke-8. Sebelum kita sambung, cuba tengok maksud ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Surah At-Tariq ini intipatinya ialah Allah nak bagi tahu kepada hamba-hambanya, khususnya kepada orang yang beriman, bahawa Allah tidak menjadikan manusia ini sia-sia. Allah tidak mungkin sama sekali melakukan kerja sia-sia. Ciptakan langit 7 lapis, bumi, kemudian cipta manusia, kemudian bagi segala kemudahan, lepas tu bebas manusia nak buat apa dan akhirnya tidak ada balasan. Itu bukan kerja Allah. Sebab tu Allah, bukti Allah ciptakan manusia bukan sia-sia. Dalam surah At-Tariq Allah bagi tahu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ayat yang keempat. Tidak ada setiap jiwa melainkan bersamanya malaikat. Malaikat yang kita dah bincang panjang lebar minggu lepas, yang tugasnya mencatat semua amalan manusia, sama ada baik ataupun buruk. Dan malaikat juga yang menjaga fizikal manusia daripada depan dan belakang. Jadi semua itu adalah sebagai bukti Allah cipta manusia bukan sia-sia. Kalau Allah cipta manusia sia-sia, suka-suka, Allah tak perlu lantik malaikat untuk bersama manusia kiri dan kanan untuk mencatat semua perbuatannya. Tapi bila ada malaikat yang bertugas mencatat semua perkataan perbuatan manusia, zahir dan batin, itu bukti paling jelas. Ada perhitungan, ada pembalasan di atas setiap tutur kata dan perbuatan manusia. Kemudian Allah beritahu, bila Allah akan balas setiap perbuatan manusia semasa di dunia, Allah akan balas pada hari akhirat, yang kebanyakan manusia tidak percaya. Sebab mereka pakai logik akal, bila manusia dah hancur, dah jadi debu, tidak mungkin Allah dapat menghidupkan kembali seperti asal. Maka lepas tu je Allah bagi tahu kebesaran Allah, kemampuan Allah untuk mencipta kembali manusia walaupun setelah mati dan hancur. Allah sebut dalam ayat yang ke-6, khuliqa mimma indafiq. Manusia ni asalnya dia cipta daripada tiada apa-apa. Kemudian dia cipta daripada tanah, kemudian daripada air mani yang terpancar. Air mani yang cair. Tiba-tiba menjadi manusia yang besar, yang kuat, yang boleh bercakap, yang boleh berkuasa, yang boleh buat apa sahaja. Asalnya daripada air mani yang cair. Itu bukti bahawa Allah tu berkuasa untuk mencipta kali yang kedua. Bahkan mencipta kali kedua sebenarnya lebih ringan, lebih mudah daripada mencipta kali pertama. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rum. Okey, sebelum kita tadabbur surah Ar-Rum tu ayat 30, kita sambung tadabbur kita ayat yang ke-8.
Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu kan? Innahu sesungguhnya dia ala raj'ihi untuk raj'ihi daripada raja'ah iaitu kembali. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikannya Allah sebelum ayat ni Allah beritahu Allah cipta manusia daripada air mani yang terpancar. Kemudian Allah nak beritahu setelah jadi manusia dan manusia mati dah hancur, Allah mampu tak mengembalikan semula ciptaan tersebut seperti asal? Allah beritahu sesungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia setelah mati laqadir. Pasti berkuasa. Pasti berkuasa. Buktinya apa? Allah boleh cipta daripada tiada apa-apa, bahkan daripada air mani yang cair. Maka untuk mencipta kali kedua bukan satu benda yang sangat sukar. Sebab tu dalam surah Ar-Rum Allah sebut ayat 30. Ayat 30 surah Ar-Rum. Wa huwal ladzi yabda'ul khalq summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Okey, cuba kita tadabbur. Wahwa iaitu dan dia iaitu Allah allazi yabda'u bada'a yang memulakan al-khalqa ciptaan. Semua ciptaan yang ada Allah yang memulakan daripada tidak ada apa-apa. Jadi Allah yang memulakan al-khalqa ciptaan semua, kemudian yu'iduhu dia juga yang mengembalikan ciptaan itu ataupun mengulang. Dan Allah beritahu antara yabda'u mula, yu'iduhu ulang. Antara mula cipta dengan ulang. Wahwa iaitu mengulang ciptaan itu adalah ahwan. Dan ia iaitu mengulang ahwan. Ahwan apa dia? Lebih ringan, lebih mudah. Alaihi ke atasnya. Benda simple je. Sebenarnya Allah tak perlu beritahu, tapi sebab otak manusia dah jam, hati dah mati, benda yang mudah pun dia tak boleh nak fikir. Kalau Allah boleh mula untuk mengulang, sebenarnya ahwan. Lebih mudah. Kita sendiri pun untuk kali pertama kita nak buat rumah susah. Tapi bila buat kali kedua, kali ketiga sebenarnya lagi mudah. Okey. Kemudian bila Allah mengulangi ataupun mengembalikan manusia setelah manusia mati dah hancur, untuk apa? Untuk apa dikembalikan cipta manusia kali kedua? Untuk yauma, dikembalikan pada hari yauma, pada hari tubla. Tubla apa makna? Tubla daripada al-bala. Dan jadi bahasa Melayu pun ataupun ibtila, ujian. Kan apa dalam surah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyablu. Liyabluwakum daripada al-bala, untuk menguji. Jadi kalau terjemah harfiah, Allah akan kembali cipta manusia kali kedua bila ni? Pada hari diuji as-sarair. Sarair ni jamaah, kalau mufrad dia sarirah. Sarirah. Apa makna sarirah? Daripada sir. Sir apa makna?
Sembunyi. Kan? Jadi untuk menguji apa-apa yang tersembunyi. Apa-apa yang terrahsia. Tapi bila kita terjemah untuk menguji, kurang tepatlah. Sebab di akhirat bukan tempat ujian. Dunia tempat ujian. Tapi di akhirat untuk apa? Terjemah yang tepat apa dia? Untuk dibongkarkan. Pada hari dibongkarkan. Didedahkan. As-sarair, segala yang tersembunyi. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Allah cipta manusia bukan sia-sia. Sebab tu Allah lantik malaikat sebagai kiraman katibin untuk sentiasa menulis, mencatat apa yang diucap dan dilakukan oleh manusia. Supaya apa? Supaya setelah mati Allah cipta kembali untuk dibongkarkan. Dibongkarkan apa? Segala yang tersembunyi. Jadi perbuatan manusia ni ada dua. Satu zahir, yang nampak, yang jelas. Yang kedua yang tersembunyi. Tapi di akhirat besok ya Allah nak bongkar yang mana satu? Yang zahir ke yang tersembunyi? Kenapa Allah nak bongkar yang tersembunyi? Kenapa Allah tak nak tunjuk yang zahir? Kenapa tak nak bongkar yang zahir? Oh, Ar-Rum 27? Bukan 30? Silap lah. Surah Ar-Rum ayat 27. Okey. Terima kasih. Jazakillah khairan kepada Puan Rohana. Okey. Soal, kenapa Allah nak bongkar yang tersembunyi? Bila kita baca Quran, kita faham maksud, kita pun bertanya, kenapa nak bongkar yang tersembunyi? Itu tadabbur. Tapi kalau kita baca terjemahan dia untuk bongkar yang tersembunyi, terus kita pergi ayat ke depan, mana kita belum tadabbur. Kenapa? Yang tersembunyi tu, yang ikhlas orang tu Ustaz. Yang tersembunyi tu, yang Tuhan tak ikhlas, tak ikhlas. Depan seluruh tempat. Sebab Nabi kata, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan dikira mengikut niatnya. Niat di mana? Dalam hati. Dalam hati nampak ke tak? Tak. Sebab tu Nabi kata, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Dan siapa yang berhijrah untuk dapat dunia ataupun wanita yang nak dikahwininya, dia dapat apa yang dia hijrah. Itu kaedah dia. Tapi Nabi tak tahu siapa yang berhijrah kerana dunia, siapa yang berhijrah kerana Allah. Bila dapat diketahui di akhirat besok. Sebab itulah di dunia, hukuman, kalau ikut Islam, hukuman kat dunia berdasarkan yang zahir. Di akhirat, hukuman berdasarkan yang dalam hati. Sebab itulah kat dunia, bila hukum berdasarkan yang zahir, ramai tak orang yang jahat terlepas? Ramai. Orang munafik zaman Nabi terlepas tak? Orang munafik ni lebih jahat daripada orang kafir Mekah. Tapi kenapa Nabi tak perangi mereka dan Nabi tak bunuh? Sedangkan mereka lagi jahat daripada orang Mekah. Orang Mekah Nabi perangi dan Nabi bunuh dalam peperangan. Sebab Islam hukum ikut zahir. Yang kat Madinah ni, walaupun munafik lagi jahat, tapi zahir dia Islam. Islam hukum ikut zahir. Sebab itulah bila sahabat nak minta Nabi untuk membunuh orang munafik, Nabi kata jangan. Sebab hukum zahirnya dia Islam. Dan sebab itulah banyak yang kejahatan yang berlaku kat dunia terlepas. Tapi bila di akhirat sangkut. Sebab Allah hukum berdasarkan yang batin. Kan? Sekarang banyak tak terbongkar. Walaupun belum sampai ni. Yauma tublas sarair. Belum sampai akhirat. Kat dunia pun dah terbongkar. Banyak tak? Banyak. Itu pun dah kita terkejut kan? Tak, bukan COVID. Ada kata daging haram kan? Dah 40 tahun katanya. Dah terbongkar. 40 tahun baru terbongkar. Tapi belum dihukum. Dan mungkin terlepas. Kan? Mungkin terlepas. Kalau ada kabel besar, terlepas. Tapi bila di akhirat, tak ada kabel dah.
Ada kat dunia ustaz cakap beragama, cakap ayat Quran, pakai serban besar. Tengok-tengok terbongkar kat dunia. Rupa-rupanya terbongkar kat dunia. Nikmat tu terbongkar kat dunia satu nikmat. Jangan terbongkar di hari akhirat. Aduh, popular kan apa dai apa tu kan. Tengok-tengok terbongkar. Kita tak tahu yang sebenar, tapi nak bagi tahu kadang-kadang kalau Allah sayang pada seseorang, Allah bongkar kat dunia supaya dia selamat daripada di akhirat. Ini yang terbaru pula kan, apa pula? Tak baca berita. Itulah, jangan fokus pada Dajjal je. Siapa ni yang terkenal tu? Nilofa apa? Tak baca berita? The Clash dah mula terbongkar. Adik-beradik dia pun dah mula. Dia kata sedikit hari akan terbongkar siapa yang sebenarnya. Dah terbongkar. Jadi satu nikmat walaupun malu kat dunia. Tapi malu kalau kita bertaubat, Allah terima balik. Tapi kalau dibongkar di akhirat, malu di akhirat, semua orang tahu. Daripada Nabi Adam sampai kiamat. Dan tidak ada jalan keluar. Jadi pengajaran daripada ia ni apa dia? Apa pengajaran paling besar untuk kita ni? Bila Allah beritahu di akhirat Allah akan bongkar yang tersembunyi. Bila nak buat apa, pastikan niat betul-betul kerana Allah. Nak bercakap, nak bertindak, nak bekerja, nak makan, nak apa saja, nak beli rumah, nak beli kereta, nak mengajar ke apakah, betulkan niat. Betulkan niat. Sebab niat menentukan amalan tu. Sebab itulah ada wanita Nabi kata apa? Solat malam banyak. Puasa sunat banyak. Sedekah banyak. Tapi di akhirat besok Allah bongkar. Rupa-rupa dia ahli neraka. Kalau orang tengok, ini miskin ahli syurga. Tak. Nabi kata ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia menyakiti jiran. Orang tak tahu kalau Nabi tak bagi tahu. Boleh? Jadi ini amarah yang paling keras, yang paling besar dan paling penting kepada kita. Kadang-kadang kita solat, kita puasa, kita pergi umrah, kita bersedekah, kadang-kadang kita tak perasan, niat kita tak betul. Kadang-kadang dah betul, tapi lepas satu tempoh, betulkan niat. Ada satu ayat yang Allah sebut, makna dia seerti. Iaitu Allah bongkarkan manusia yang mayatnya tersembunyi dalam kubur. Pembongkaran pertama, Allah bongkar manusia yang dalam kubur. Tak nampak kan? Allah bongkar keluar. Bila ditiup sangkakala yang kedua. Itu pembongkaran yang pertama. Pembongkaran yang kedua, Allah bongkar pula apa yang dalam dada mayat yang dah keluar daripada bumi. Surah apa tu? Cuba baca ayat tu. Ayat ke nombor ayat ke? Berapa? 7. Bukan. 9, 10. Allah kata afala ya'lamu iza bu'sirama fil qubur wa hussilama fis sudur. Allah kata afala ya'lamu, tidakkah manusia tahu, tidakkah manusia sedar apa dia? Iza bu'sirama, apabila dibongkarkan apa yang dalam kubur. Ini bongkar apa ni? Mayat. Kan semua keluar bila ditiup sangkakala yang kedua. Dan yang kedua, bila dibongkar mayat dan semua bangkit daripada kubur, dibongkar yang kedua. Ini lagi menakutkan. Iaitu wahussila, dibongkarkan apa yang dalam dada. Apa yang dalam dada. Dan tolong saya sendiri, pelajar-pelajar, beritahu pada anak, beritahu pada suami, beritahu pada isteri, beritahu pada saudara mara, beritahu pada semua. Apa dia? Jangan buang masa fokus kepada benda yang luaran. Banyak kita habis masa untuk beli baju supaya orang tengok, untuk beli rumah supaya orang tengok, untuk beli kereta yang cantik mewah supaya orang tengok. Allah tak nak tengok langsung. Allah nak tengok kamu beli rumah kerana apa? Kamu beli baju kerana apa? Beli kereta kerana apa? Bila kita pergi masjid, kita lebih fokus kepada apa? Pakaian luar kan? Nak pakai apa kan?
Tapi Allah tak tengok. Allah nak tengok pergi ke masjid kerana apa? As-sarair. Jadi jangan buang masa kepada apa yang Allah tak nak tahu. Banyakkan betulkan hati, baiki hati, sifat dengki, sifat tamak haloba, sifat cinta dunia kan? Betulkan. Kemudian hari ini dalam Allah bongkar segala apa dalam hati kita yang lagi menakutkan, fama lahu, maka tidak ada baginya min quwwatin, dari kekuatan, wala nasir, dan tidak ada juga penolong. Okey. Apa maksud ni? Bila dibongkar segala yang kita, kalau dibongkar apa yang sebenar kita lakukan kat dunia, kita dah takut kan? Dan kita perlukan pembantuan. Betul? Kabel. Ataupun bila didakwa mahkamah, kita perlukan lawyer. Kan? Dan kalau nak itu, nak bebas, perlukan duit untuk bayar ikat jamin. Boleh lepas lagi. Tapi kalau ke akhirat besok, dibongkar dan terbukti kita bersalah, ada tak yang boleh selamatkan kita? Maka Allah betulkan. Sebelum kita berangan-angan. Tidak ada bagi orang ni daripada apa saja kekuatan dan apa saja penolong. Apa beza ni? Quwwah dan nasir. Apa beza? Quwwatun dengan nasir. Apa beza? Kekuatan ni, kita bila ada masalah, kadang-kadang kita boleh selesai sendiri. Bila tu? Bila kita ada kuasa, kita ada kekuatan, kita ada duit kan? Yang kedua, bila kita tak ada kekuatan, kita boleh minta bantuan orang. Maka Allah begitu. Dua-dua bantuan ni tak ada. Satu, kamu sendiri dah tak ada kekuatan. Yang kedua, tak ada siapa yang boleh menolong kamu. Kenapa di akhirat besok tak ada kekuatan? Kita nak bergantung apa? Kuasa tak ada. Duit tak ada. Kad kredit tak ada. Wallet pun tak ada. Jangankan duit. Wallet pun tak ada. Jangankan wallet. Poket nak letak wallet pun tak ada. Pakaian pun tak ada. Bogel. Selipar pun tak ada. Selipar pun tak ada. Kemudian orang yang boleh tolong kita, nasir pun tak ada. Jadi kalau kita tak ada buat yang ni, cukup mengisahkan kita. Lepas ni, betulkan niat. Jangan peduli apa orang kata. Yang penting aku nak buat kerana nak dapat redha Allah. Okey. Kemudian was-sama'i. Lepas ni Allah bersumpah kali kedua. Allah sumpah kali pertama dalam surah At-Tariq dengan apa? Awal ayat. Surah At-Tariq. Was-sama' wat-tariq. Kemudian wa ma adraka mat-tariq kan? Ini sumpah yang pertama. Sumpah yang kedua, dalam satu ayat Allah bagi dua. Satu sumpah pertama dengan langit dan tariq, apa dia dah? Bintang yang An-Najmu As-Saqib, yang cahayanya menembusi kegelapan. Okey, sumpah yang kedua, was-sama'i zati ar-raj'i. Dan demi langit zat mempunyai yang mempunyai. Dari segi bahasa Arab, zat mana mempunyai. Kadang-kadang kita jumpa perkataan zu, kadang-kadang makna zat. Dua-dua makna yang sama. Allahu Zul Jalali wal Ikram kan? Zu makna mempunyai, zat makna mempunyai. Tapi apa beza? Apa yang membezakan? Zat ni kalau muzakkar, sini muzakkar, maka zu. Kalau muannas, perempuan, perkataan perempuan, maka sini zat. Jadi sini zat. Kenapa? Sebab perkataan langit adalah muannas. Muannas. Kalau saya kata Muhammad ada kereta, macam mana?
Muhammadun zu sayyarah. Okey. Kalau Fatimah mempunyai kereta. Fatimah Zatu sayyarah. Itu je. Makna sama. Okey, langit yang mempunyai ar-raji'i. Apa makna ar-raji'i? Kita dah jumpa ni. Raji'i. Jadi apa makna raji'i? Dah jadi bahasa Melayu, kembali kan. Dari segi bahasa Arabnya iaitu mengembalikan sesuatu ke tempat asal. Rujuk kembali kan. Dia sebenar rujuk tu makna kembali. Tapi orang Melayu dia terjemah, lepas tu dia pakai dua-dua sekali. Rujuk kembali. Jadi berapa kali kembali? Itu orang Melayu. Macam malam Lailatul Qadar kan. Lailatul dah malam. Dia terjemah malam, dia guna dua-dua sekali. Malam Lailatul Qadar. Sebab tu tak jumpa-jumpa, dia cari 2 malam. Okey, jadi raji'i mengembalikan sesuatu ke tempat asal. Jadi apa maksud raji' dalam ayat ini? Hujan. Yang mempunyai hujan. Tengok. Dalam bahasa Arab, kalau hujan apa dia? Tu air. Kan. Hujan al-matar. Al-mataru. Hujan al-matar. Tapi Allah guna was-sama'i zati ar-raj'i. Kenapa tak guna al-matar? Itu tadabbur. Tadabbur sebenarnya tu. Kenapa? Apa kaitan raj'i mana mengembali sesuatu ke tempat asal dengan hujan? Cuba fikir. Hujan ni asalnya daripada mana? Daripada bumi, kemudian Allah bawa ke langit, kemudian Allah kembalikan ke bumi. Sebab tu ar-raji'. Jadi apa Allah nak beritahu? Apa yang Allah nak beritahu tu? Bila Allah gunakan hujan tu, perkataan ar-raji', Allah nak beritahu apa? Tuhan tu hebat. Manusia tak boleh nak angkat daripada bawah, tangki pun tak ada, paip pun tak ada, tiba-tiba boleh turun balik. Kehebatan Allah dalam perkataan ar-raji'. Tapi kalau guna al-matar, orang tahu setakat hujan je lah. Kehebatan orang tak nampak. Boleh? Was-sama'i zatir raj'i. Kemudian wal ardi. Itulah bila perempuan diceraikan, kemudian dia kembali asal, kembali sebagai isteri. Dia panggil apa? Rujuk kan? Was-sama'i wat-tariq. Okey, wal ardi dan bumi. Demi bumi. Zati as-sad'i. Yang mempunyai apa? As-sad'i apa dia? Sad'i mana? Pecah. As-sad'u makna asyaqqu, insyiqaq. Pecah. Pecahan ataupun merkah. Apa maksud ni? Bumi yang mempunyai merkah. Apa maksud dia? Makna daripada turun hujan, bumi itu asalnya kering kan? Bila turun hujan, basah, kemudian dia keluar tumbuhan. Tapi boleh tak tumbuhan tu keluar kalau bumi tu Allah tak pecahkan dia? Tak boleh. Tak boleh. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Kehebatan Allah, kebesaran Allah boleh keluarkan tumbuhan daripada bumi yang asalnya kering kuntang. Innahu, sesungguhnya ia pasti adalah qaul. Apa makna qaul? Ini lam ni, faslun. Kata-kata yang faslun apa dia? Kata-kata yang pemutus. Yang memisahkan antara hak dan batil.
Dia terjemah apa tu? Mana kalau ada masalah je, nak selesai masalah, Quran. Sebab Quran faslun. Selagi tak balik pada Quran, kamu akan dalam masalah dan tak akan selesai sampai bila-bila. Okey, kita nak faham ni. Sumpah pertama dengan langit kan? Dan bintang. Sumpah kedua dengan langit juga. Tapi yang mempunyai hujan. Apa kaitan? Sebenarnya, dan Allah bila bersumpah ni, lepas tu Allah cerita pasal apa ni? Innahu laqaulun faslun. Allah cerita pasal apa? Quran. Allah nak cerita pasal Quran tapi bersumpah dengan langit, dengan hujan, dengan bintang. Apa kaitannya? Bintang kat atas. Jadi bawah. Yalah, apa kaitan dengan Quran? Kebesaran. Kebesaran. Allah bersumpah dengan benda yang hebat-hebat. Quran? Kata hebat tu. Sama-sama kebesaran Allah lah. Apa dia? Sumber ni semua daripada Allah. Langit, Al-Quran. Dari yang satu lah. Dari yang satu. Lagi? Hujan? Kaitan hujan dengan Quran. Oh. Sebagaimana hujan boleh menghidupkan bumi yang mati dan menjadi sumber untuk manusia hidup. Betul tak? Maka Quran juga fungsinya untuk menghidupkan hati yang mati. Maknanya yang nak menghidupkan yang mati satu sumber je. Semuanya daripada Allah. Kan? Kalau hati kamu mati, nak hidupkan dengan Quran. Kalau bumi mati, nak suburkan dengan air hujan. Dan sumbernya semua daripada Allah. Itu satu. Yang kedua, langit dengan bintang, bila wahyu Allah turun, ada tak gangguan? Masa ini sebelum Quran lah, wahyu yang sebelum Al-Quran. Bila turun daripada langit, ada tak gangguan? Syaitan, betul? Dan syaitan tu bila dia ganggu, kalau sebelum tu dia berjaya ganggulah. Dia berjaya mencuri maklumat. Tapi bila Quran turun, syaitan kacau dan tak berjaya. Siapa yang jadi penghalang kepada usaha syaitan untuk mencuri maklumat wahyu daripada Quran? Siapa yang membantu? Benapa yang membantu, yang menghalang? Alat-alatnya apa? Bintang lah. Kan? Allah sebut dalam surah apa ni? Salah satu fungsi bintang ialah untuk merejam syaitan yang cuba nak mencuri dengar wahyu daripada Jibril. Ayat apa? Tak, yang bintang fungsi dia merejam. Rujuman lisyayatin. Saya sebut ujung ayat tu. Rujuman lisyayatin. Sambung daripada awal. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman. Jadi al-mulk lah. Dan dalam surah Al-Jin pun Allah sebut ayat ke-9 ke-10. Jin bagi tahu masa dia jahiliah, masa dia kafir. Dia kata apa? Inna lamasna as-samaa'a, kami cuba nak naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu iaitu Al-Quran. Fawajadnaha muliat harasan syadida. Kami dapati langit itu penuh dengan para malaikat yang mengawas dan wasyuhuba, api yang direjam daripada bintang at-tariq. Boleh? Jadi kaitan dengan sumpah yang kedua apa dia? Bila Quran turun daripada langit dan selamat daripada gangguan syaitan, maka Quran pun turun ke bumi dan dia seumpama air hujan, menghidupkan hati-hati yang mati. Boleh? Jadi kalau apa saja masalah, semuanya kena kembali kepada Allah. Fizikal nak hidup pun sumbernya daripada Allah, dan lebih penting daripada fizikal ialah nak hidupkan hati yang mati, sumbernya ialah Al-Quran. Innahu laqaulun faslun. Kemudian wama huwa, Allah sebut sifat Al-Quran juga ialah wama huwa, dan tidaklah
ia bil hazli. Hazli apa dia? Main-main. Apa maksud? Quran tu tidak main-main. Sungguh-sungguh. Apa maksud sungguh-sungguh? Yalah, bila dah semuanya benar, patut kena buat apa? Mana yang Allah sebut kepada Bani Israel, Allah puji, allazina atainahumul kitab, kemudian yatlunahu haqqa tilawatih. Surah Al-Baqarah. Allah puji ahli kitab. Cuba terjemah. Allazina, orang-orang yang atainahum, kami beri pada mereka kitab. Apa mereka buat kitab? Yang bukan al-hazli, bukan main-main. Macam mana tu? Dia buat sungguh-sungguh. Iaitu yatlunahu, mereka membaca Al-Quran itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Apa dia sebenar-benar bacaan? Satu, tilawah, baca lafaz. Yang kedua, baca maksud ataupun pengajaran. Yang ketiga, amal. Ini maksud haqqa tilawatah. Dan inilah maksud tidak main-main. Kalau baca untuk khatam tapi tak faham, main-main. Kalau baca untuk dapat pahala tapi tak faham, tak ikut, main-main. Kalau hafaz saja, main-main. Kalau baca Quran hanya bulan Ramadan saja, main-main. Kalau baca Quran satu surah saja, sekali seminggu saja, main-main. Boleh? Ramai tak orang jadikan Quran main-main? Kadang-kadang buat musabaqah kan? Bukan. Itu main-main. Kadang-kadang buat untuk halau jin. Kadang-kadang untuk tampar kat dunia sebagai perhiasan. Bukan. Boleh? Sebab itulah bila Nabi sampaikan Al-Quran pada masyarakat, apa berlaku pada Nabi? Apa orang Arab buat pada Nabi? Perangi, halau, kan? Maki. Sebab Quran bukan main-main. Okey, kemudian kesan bila Quran disampaikan kepada orang musyrikin, apa berlaku, apa mereka buat kepada Nabi? Innahum, sesungguhnya mereka yakiduna, bukan menentang. Kaidu, merancang. Merancang, menentang. Merancang. Mana mereka bukan menentang sembrono, tapi ada perancangan. Merancang dengan kaidan. Ya. Dah lama ada konspirasi dalam Quran, tapi kita tak faham. Mereka merancang dengan kaidan apa dia? Sungguh-sungguh. Orang kafir kalau merancang, sungguh-sungguh. Orang Islam kalau merancang, main-main. Terbalik. Sebab tu ada pepatah Arab. Kekufuran yang sistematik, yang teratur, boleh mengalahkan kebenaran yang tidak teratur, yang tidak ada perancangan. Boleh faham? Okey. Jadi orang kafir konspirasi tak? Sejak bila? Lama dah. Cuma kita nak faham apa bentuk perancangan mereka untuk menentang Quran, untuk menentang dakwah. Apa perancangan mereka? Nak mematikan dakwah. Daripada hari pertama dakwah disampaikan. Apa bentuk dia? Dia buat label tidak. Apa dia? Caranya macam mana? Kalau sekarang kita Lawal hadis. Buat bising. Satu, dia pastikan orang tak dengar. Dengar tu maksud dengar faham amal lah. Jangan dengar. Dia jauhkan manusia daripada Quran. Jauh daripada faham dan amal.
Kalau orang nak dengar juga, nak baca juga, buat apa? Bising. Buat kecoh, buat sesuatu yang melalaikan. Jangan fokus pada maksud. Fokus pada apa? Khatam. Fokus pada pahala. 1 huruf 10 pahala. Perancangan tu Allah sebut dalam surah apa? Banyak kali dah kita sebut. Surah apa tu? Surah Fussilat dia. Cuba buka surah Fussilat. Ayat 26 ke 30. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Fussilat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Satu perancangan dia. Yang kedua, وَالْغَوْ fihi. Okay, cuba kita tengok apa yang Allah rakam perancangan orang kafir untuk yakiduna. Pertama, waqala allazina kafaru, orang kafir berkata, la tasma'u, jangan dengar Quran ni. Ni, qaulun faslun, jangan dengar. Maksud jangan dengar apa dia? Jangan faham. Berjaya tak? Ramai orang Islam tak faham Quran. Berjaya. Kemudian kalau ada juga nak dengar, nak cuba faham, strategi kedua, walghaw fihi, buat. Kalau zaman Nabi, kalau Nabi sedang bercakap kan, dia tiup whistle lah, dia buat kecoh supaya orang tak boleh dengar, tak boleh fokus. Kalau dengar pun tak faham. Itu zaman Nabi. Sekarang mereka buat walghaw ni lagha supaya orang Islam tak fokus pada tadabbur. Apa yang mereka lakukan sekarang? Antaranya dengan hiburan-hiburan, dengan media sosial, dengan Facebook, sinetron, drama Korea, drama Indonesia, drama Filipin kan? Covid itu di akhir zaman. Tapi ni bila lagi ni dibuat ni? Ni sejak Quran turun. Kita baru tersedar, mereka merancang sekarang. Ni, yakiduna lama dah. Kita terlewat tersedar. Dirancang lagi. Facebook, kan? Instagram, semua tu perancangan. WhatsApp. Kita jadi customer dia orang lah. Kita jadi pelanggan. Yalah. Yang budak hafal Quran kan, bila cuti je, telefon. Dia tinggal Quran, main telefon. Jadi dia hanya hafal sebab mak bapak suruh. Sebab guru di Mahat Tafiz suruh. Bila balik rumah je, tak boleh kontrol. Tinggal Quran, ambil telefon. Ini walghaw. Kadang-kadang kita sendiri kan, satu hari tak ada buat Al-Quran. Sama, lagau dengan apa pula tu? Dengan konspirasi Yahudi. Sampai tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Kan? Kadang-kadang kita tengah baca Quran, tiba-tiba masuk mesej. Kan? Kita terus baca ke, berhenti baca, buka. Kan? Tinggal Quran, buka telefon. Itu konspirasi siapa tu? Siapa hantar mesej tu? Ni lah orang musyrikin Mekah. Dan orang kafir kata apa? Kalau kamu buat dua benda, sebenarnya tujuan satu je, supaya orang jangan faham Quran. Apa kata mereka? Kalau buat dua benda ni, hujung ayat la'allakum taghlibun. Apa makna taghlibun? Ni perancangan orang kafir. Jangan bagi manusia dekat dengan Quran ataupun faham dan amal. Jangan. Kalau nak juga buat kecoh. Setakat belajar je tapi tak masuk dalam hati. Supaya apa? La'allakum taghlibun. Supaya kamu taghlibun apa? Taghlibun makna kamu mengatasi orang Islam. Kamu boleh menang ke atas orang Islam dengan cara ni je.
Kalau orang Islam tak faham Quran, tak beramal, cukup. Kamu tak payah berperang dengan mereka. Betul kan? Sekarang, Israel buat kerjasama dengan negara Arab. Tak payah berperang. Jadi kawan baik pula. Sebab apa? Negara Arab tak amalkan Al-Quran. Okey. Dan salah satu lagi perancangan mereka pada nak sekat ni, qaulun faslun. Iaitu dengan tangkap ataupun bunuh yang bawa Quran. Siapa dia? Nabi Muhammad. Dalam kepala dia, kalau Nabi mati, dakwah matilah. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 30. Surah Al-Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Kemudian lius bituka au yaktuluka au yukhrijuka. Betul? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Okey. Jadi perancangan orang kafir untuk menghalang Quran tersebar. Pertama, bukan bakar Al-Quran. Bukan campak Quran dalam tanah, itu tak ada apa itu. Tapi pastikan orang Islam kalau baca, hafal, belajar tapi tak faham ataupun tak amal. Yang kedua, mereka nak matikan pembawa Al-Quran, iaitu Nabi Muhammad. Allah rakam dalam surah apa tadi? Al-Anfal kan? Cuba terjemah. Wa is, bukan. Iza apabila, is ketika mana. Dan ingatlah ketika mana yamkuru bika. Telah orang-orang kafir yamkuru, sama dengan makna yakidu. Mereka merancang dengan engkau, terhadap engkau. Siapa ni? Orang kafir. Mereka sentiasa merancang terhadap engkau. Apa perancangan mereka? Pertama, liyusbituka, satu. Supaya mereka dapat tangkap dan ikat engkau. Jangan bercakap, jangan berceramah. Satu. Yang kedua, au yaktuluka, ataupun bunuh, habis. Sebab mereka faham bila Nabi mati, habislah dakwah. Yang ketiga, usir keluar daripada Mekah. Sebab tu kan masa Nabi nak berhijrah, apa perancangan orang musyrikin Mekah, kepala-kepala dia? Inilah. Tiga-tiga cadangan ni. Tapi akhirnya daripada tiga dia ambil keputusan yang mana? Tangkap ke, usir ke, bunuh? Bunuh. Bunuh. Abu Jahal, ada riwayat mengatakan syaitan berupa orang bagi cadangan. Jangan tangkap, jangan usir, bunuh. Tapi kalau bunuh, orang musyrikin, orang Quraisy, keturunan keluarga Nabi akan balas dendam. Jadi dia buat cadangan, setiap satu kabilah daripada Quraisy, katalah ada 10 kabilah, ambil seorang pemuda. Dan setiap pemuda pegang satu pedang. Bila Nabi keluarga, 10 wakil kabilah Quraisy serentak pancung Nabi. Supaya apa? Keturunan Nabi tak boleh nak balas dendam. Sebab yang bunuh bukan seorang, ramai. Kita bayar dia, selesai masalah. Boleh? Kemudian Allah bagi tahu, wayamkuruna, mereka merancang. Tapi wayamkurullah, Allah juga merancang. Kemudian wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik. Bila Nabi keluar, Nabi sembunyi di gua Sur kan. Kemudian perancangan mereka dicari Nabi. Dan dia bagi tawarkan. Siapa dapat tangkap Nabi hidup-hidup, dia bagi hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta tu sekarang berapa? Nilai dia 100, katalah 7,000 ekor. Kalilah. Ataupun harta yang paling mahal sekarang, 100 buah Ferrari.
Kalau dapat tangkap Nabi, hidup. Kalau dapat tangkap Nabi dan Abu Bakar, 200 ekor unta hadiah. Itu yang kurun. Tapi mereka berjaya tak jumpa gua tempat Nabi sembunyi? Berjaya. Jumpa gua, betul-betul duduk depan gua. Dan gua tu tak ada pintu, kecil saja. Kalau mereka tunduk, mereka nampak. Tapi kenapa mereka tak tunduk? Dah 3 hari cari, dah jumpa betul-betul depan pintu gua, tapi tak sedar. Kenapa? Wayam kurullah, Allah yang merancang. Akhirnya dia keluar saja. Dan Nabi pun selamat. Okey. Sama Allah kata di sini, innahum yakiduna, mereka betul-betul merancang sungguh-sungguh. Dan Allah kata wa akidu, dan aku juga merancang. Kaidan, merancang, kaidan, perancangan. Apa perancangan Allah? Allah kata apa? Antara perancangan Allah, Allah kata famahil. Maka mahil apa dah? Mahil ini bagi tangguh. Tangguhkan. Ataupun biarkan. Al-kafirin, orang-orang kafir. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah ulang sekali lagi, amhil sama dengan mahil. Maknanya dia sama. Allah perintah pada siapa ni? Tangguhkan ataupun biarkan orang kafir dengan perancangan dia. Allah perintah pada siapa? Nabi. Apa dia? Allah perintah tak Nabi? Mereka merancang. Kamu pun kena rancang juga. Ada? Tak ada. Allah kata mereka merancang. Aku yang merancang. Kamu buat apa? Biarkan. Teruskan dakwah. Makna biarkan. Jangan peduli pada perancangan mereka. Teruskan dakwah. Jangan pergi ke hutan. Teruskan dakwah. Tangguhkan mereka. Ruwaida. Apa makna ruwaida? Ini Quran ni bukan kajian manusia, ini ayat Quran. Jangan percaya pada kajian tapi tak percaya pada Quran. Ruwaida apa makna? Qariba, sedikit. Apa maksud sedikit ni? Tengok Allah kata tangguh mereka sekejap. Habis nak buat apa? Teruskan kerja dakwah. Teruskan. Pergi ke Madinah, teruskan dakwah. Jangan peduli pada perancangan. Jangan buang masa dengan perancangan mereka. Kamu teruskan dakwah. Habis mereka, serah padaku. Ruwaidah ni apa makna? Lepas Nabi berhijrah, lama tak orang musyrikin kalah dalam peperangan Badar? Lama tak tempoh? Berapa tahun? 2 tahun. Berlaku peperangan Badar tahun 2 hijrah kan? Yang ni kisah Nabi nak berhijrah sebelum hijrah. Ruwaidah dekat, lebih kurang 2 tahun. Pembesar musyrikin mati ramai di peperangan Badar, termasuk Abu Jahal. Perancangan siapa tu? Allah. Boleh faham? Jelas tak? Jelas. Teruskan kerja dakwah. Susah nak masuk ni, susah. Allah yang cakap ni. Sebab kita mampu tak nak melawan perancangan musuh? Tak mampu. Sebab tu Allah kata, mereka merancang, aku merancang, bukan engkau. Kerja menentang musuh, serah pada aku. Kerja kamu apa dah? Teruskan berdakwah. Sama juga ni, Allah sebut dalam surah apa ni? Zarni, wazarni, wal mukazzibina. Wal mukazzibina ulin na'matin. Dalam surah apa ni? Surah Muzammil. Cuba buka surah Muzammil. Saya tengok ayat 8 ke 9.
Ayat berapa? 11. Wa mahilhum. Ya Allah. Cuba terjemah. Wazarnya apa makna? Zarnya apa makna? Biarkan padaku. Mereka merancang, tapi kerja engkau apa dah? Jangan lawan. Jangan rancang. Teruskan kerja dakwah. Dan mereka tu, zarni, biarkan padaku. Siapa ni? Al-Mukazzibin. Mereka mendustakan. Kemudian, mereka yang mendustakan, uli na'matin. Kenapa mereka berdusta pada Allah? Mendustakan Al-Quran? Puncanya, ada nikmat. Allah nak bagi tahu kadang-kadang nikmat tu membawa kepada kekufuran. Semakin sombong, semakin menolak Tuhan. Kemudian Allah kata, wa mahilhum. Sama? Sama tak? Biarkan mereka qalila. Qalila sama dengan ruwaida. Jelas? Jelaskah? Okey. Daripada hujung ayat ni, apa yang Allah nak bagi kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua? Yang tersirat. Apa dia? Dia orang kafir. Kalau dengar ayat ni, dia rasa apa ni? Allah kata mereka merancang, aku pun merancang. Dan biarkan sekejap. Kalau orang kafir dengar, dia rasa apa? Tujuan pertama, Allah nak menakutkan orang kafir. Nak mengancam orang kafir. Okey, tak apa. Sekarang kamu bukan berlawan dengan Muhammad. Kamu berlawan dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, bila Nabi dengar ayat ni, Nabi dan sahabat dengar, apa perasaan Nabi dan sahabat? Mana ayat ni? Hiburan kepada Nabi. Jangan risaulah. Allah dah jamin ni. Allah akan hancurkan mereka. Jangan ada fokus bila Allah nak hancurkan. Allah lebih tahu bila waktu sesuai untuk Allah hancurkan. Kalau Allah hancurkan sekarang, mungkin tak ada hikmahnya. Tapi bila Allah hancurkan dalam peperangan Badar, nampak sangat mereka tu lemah dan sebenarnya tak ada apa pun. Kenapa? Mereka berperang dengan 300 orang yang tak ada pengalaman dan mereka lagi banyak pengalaman, lagi ramai bilangan, tapi kalah. Sebenarnya menunjukkan mereka sebenarnya lemah. Boleh? Dan yang ketiga Allah nak bagi tahu, bila ada perancangan musuh, jangan terkejut. Sebab perancangan mereka dah lama lah ya. Dan kerja kamu jangan merancang juga. Jangan. Jangan buang masa. Fokus pada kerja dakwah. Musuh serah pada Allah. Okey? Habis. Ya, betul. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Abu Lahab mati kerana penyakit. Betul, tapi saya tak tahu penyakit apa. Kita teruskan usaha kita untuk kita musafir boleh ke melewatkan solat jamak qasar dengan sengaja apabila waktu solat dah masuk? Contoh masuk waktu zuhur. Okey, bila kita musafir, kita disunatkan. Kita disunatkan jamak solat bila ada kesukaran dan juga qasar. Dan kita diberi pilihan sama ada nak buat jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau kita buat jamak takdim, contoh zuhur dengan asar, masuk waktu zuhur terus solat. Jamakkan zuhur dengan asar di waktu zuhur. Ataupun kita tak nak solat jamak takdim, kita diberi pilihan. Masuk waktu zuhur jangan solat. Tunggu masuk waktu asar, barulah kita jamak takhir. Dan solat zuhur kita kumpulkan di waktu asar. Tapi jangan lewat solat jamak takdim sampai dekat-dekat habis waktu asar. Itu tak boleh. Yang dibolehkan, pilih jamak takdim di waktu zuhur ataupun nak buat jamak takhir di waktu asar. Wallahu a'lam.
Ibu bapanya sangat tidak suka dia bersedekah menggunakan duit harian yang mereka beri. Kerana mereka sendiri berjimat cermat sebenarnya. Mereka cuma nak fulan guna duit itu untuk diri sendiri. Adakah fulan itu cuma boleh sedekah guna duit hasil? Titik peluhnya. Tak, kalau mak dia bagi pada anak duit sekolah kan, katalah RM5, maka itu untuk anak lah. Dan anak nak sedekahkan, katalah dia beli makan, dia kongsi dengan kawan dia, anak orang miskin. Itu adalah amalan yang terpuji dan sepatut mak bapak bagi dorongan, bagi motivasi. Jangan pentingkan diri bila ada anak yang susah, kawan yang susah, bantu mereka. Didik anak kita bersedekah, bantu orang miskin daripada kecil. Sepatut mak bapak macam tu. Jangan mak bapak, ni duit untuk kamu, jangan belanja kawan. Tapi kalau anak kita belanja kawan yang senang, yang duit memang banyak, tak payahlah. Tapi didik mereka bantu orang yang betul-betul memerlukan. Daripada kecil lagi. Antara punca kita jadi kedekut dan cinta dunia ni, sebab kita tak dididik oleh mak bapak kita selalu bersedekah, selalu bantu orang daripada kecil. Akhirnya sampai ketua kedekut dan sayangkan harta. Dan anak tu kalau mak bapak dia tahu dia sedekah pada orang miskin, marah. Tak payah beritahulah. Sebab itu dah jadi duit dia kan. Yang penting dia makan, selebih tu dia nak bagi pada kawan. Kalau mak dia marah sedekah, tak payah beritahu. Adakah itu riak bila kita berkongsi ilmu yang kita tahu kepada orang? Walaupun tidak diminta. Tak, dia ilmu ni tak perlu diminta. Majoriti orang tak suka ilmu. Sebab ilmu ni mengajak pada kebaikan. Dan nafsu tak suka kebaikan. Kalau kita nak tunggu orang suka ilmu baru nak sampaikan, alamatnya ramai masuk neraka. Sebab itulah, tabiat ilmu, tabiat kebaikan, tidak ada seorang Nabi pun bila menyampaikan kebaikan, melainkan semua kaum dia menentang. Kenapa? Sebab kebaikan nafsu tak suka. Jadi nak tunggu orang suka baru sampaikan, jangan, salah tu. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Cuma kadang-kadang orang tak suka tu kena tengoklah mungkin cara kita, bahasa kita, waktu kita pilih tak sesuai. Muhasabah diri kita dulu bila orang tak terima. Kalau semua dah okey, waktu pun betul, bahasa kita pun penuh hikmah, orang tak terima, itu biasa. Jangan kecil hati. Sebab tugas kita menyampaikan, bukan memastikan orang terima. Bagaimana untuk memantapkan keyakinan diri dalam diri. Dia sebenarnya manusia yakin tak yakin bergantung setakat mana dia yakin pada Allah. Setakat mana dia kenal Tuhan. Semakin dia kenal Allah, semakin dia yakin pada Allah, semakin susah dia nak goyah. Dan sebaliknya, semakin dia tak berapa kenal Allah, semakin dia tak yakin pada Allah, semakin dia bercelaru hidupnya. Sebab tu hadis kursi, Nabi kata apa? Allah berfirman dalam hadis kursi, Ana inda zanni abdi bi. Aku ni mengikut sangkaan hambaku padaku. Kalau hambaku yakin padaku dan dia berfikiran positif, semua akan jadi okey. Semua akan jadi baik. Tapi kalau dia dengan aku pun tak berapa yakin, aku kata jamin rezeki, tapi dia masih risau, dia masih syak lagi. Dapat ke tak? Dia akan menerima masalah besar. Bila tak yakin pada Allah, itulah punca segala masalah. Jadi jawapan bagaimana nak memantapkan keyakinan kita kepada Allah ialah kita tadabbur Al-Quran. Semakin kita tadabbur, semakin kita kenal Allah, semakin kita yakin pada Allah, semakin mantap iman kita dan semakin kita istiqamah. Apa bacaan yang dibaca oleh Nabi ketika sujud syukur? Dia semua sujud, kata ulama, bacaan ketika sujud ialah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kecuali sujud tilawah. Sujud tilawah ada zikir khas daripada hadis yang sahih. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu panjang. Itu kalau kita hafal, baca ketika sujud tilawah. Adapun sujud syukur, sujud apa lagi? Sujud sahwi dan sujud dalam salat bacaannya sama. Subhana rabbiyal a'la ataupun Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak tahu juga jawapan mana ni? Mana soalan?
Ha? Dia delete sebab dah soalan tu awal-awal dia tanya. Suruh copy balik. Copy balik soalan Siti Zaleha. Soalan ni tapi soalan tak ada, dah delete dah. Nur Aini, macam mana nak buat kan anak-anak kita yang dalam umur 18 tahun yang hafal Quran untuk minat dalam belajar tadabbur? Dia kadang-kadang kena paksa. Kadang-kadang bila anak yang dah hafal Quran tapi tak nak tadabbur, kita suruh pun tak jalan, kadang-kadang kena paksa. Ataupun kita guna umpan. Kalau pergi kelas tadabbur ni, mak bagi RM30 kan. Kalau pergi kali kedua, bagi banyak lagi. Tak salah. Itu sebagai motivasi. Sebab tadabbur ni benda yang susah orang nak faham dan susah nak minat. Sebab dia tak nampak benda gaib kan. Janji Allah, semua tak nampak. Ketenangan jiwa kan. Kita nak bagi tahu kalau faham Al-Quran ikut ajaran, tenang. Mungkin orang kata, saya dah pergi sebulan tak tenang-tenang pun. Bukan mesti semua yang pergi kelas tadabbur dapat hasilnya. Kena ikhlas, kena bersungguh-sungguh dan kena bertawakal kepada Allah. Okey, kalau orang yang buat jahat ke kita dan ditakdirkan dia jatuh sakit, kalau kita tolongnya kerana Allah tapi masih teringat kejahatannya dan berhati-hati dalam menolongnya, adakah kita dikira ikhlas? Tak. Bila dia buat jahat pada kita pun tolong dia. Sebab apa kita tolong? Soalan dia, kenapa kita tolong? Kalau kita tolong sebab Allah yang suruh. Allah sebut dalam surah Fussilat kan. Allah kata, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan orang dengan kebaikan, dengan cara yang terbaik. Maka akhirnya permusuhan antara kamu dengan dia akan terlerai, akan jadi baik. Jadi orang buat jahat pada kita, bila dia jatuh sakit, kita tolong sebab apa? Allah yang suruh. InsyaAllah kita ikhlas. Tapi kalau kita buat tak tahu apa sebab, mungkin tak ikhlas. Dan yang kedua, bila kita tolong dia kerana Allah yang suruh, tetap kita kena berhati-hati. Sebab dia ada rekod kan. Berhati-hati, tapi jangan berhati-hati sampai kita tidak ikhlas. Wallahualam. Saya nak musafir. Benarkah setiap 100 tahun akan muncul pemerintah yang berpaksikan kepada pemerintah Islam? Tak ada dalil lah. Tak ada dalil. Yang ada, setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan seorang mujaddid. Mujaddid bukan makna pemerintah. Dia mungkin ulama yang membawa cara pendekatan yang terkini. Tapi tak lari daripada Quran dan Sunnah. Itu mujaddid, bukan pemerintah. Tak, dia waras tak? Dia boleh mendengar, boleh melihat, boleh berfikir matang. Dia bukan soal atas kursi roda. Soal dia waras ke tak? Mendengar ke tak? Matang ke tak? Kalau tak duduk atas kursi roda, sihat walafiat tapi tak matang, masalah juga. Kalau dia matang, dia boleh berfikir. Kadang-kadang yang atas kursi roda lebih matang, lebih cepat faham daripada yang boleh berjalan sihat walafiat. Kan saya beritahu ada satu rancangan dalam TV Al-Hijrah. Syukur. Kaki dia tak ada. Dua-dua kaki tak ada. Tangan dia cacat. Dua-dua. Dia pergi sekolah macam biasa. Sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Dan sekarang dia ada satu syarikat. Dia berjaya. Ada satu rancangan khas untuk dia di TV Al-Hijrah. Setiap hari. Dan kadang-kadang dia berceramah ke sekolah-sekolah 1 jam, 2 jam. Duduk atas meja. Nama dia Syukur. Dan dia berkahwin dengan seorang isteri yang lengkap anggota badan. Dan dapat anak seorang lengkap. Tapi dia 2 kaki tak ada. Macam mana dia belajar? Sebab otak dia bagus. Jadi kalau otak bagus, tak ada kaki pun okey. Tapi kalau otak tak bagus, ada 4 kaki pun KO. Mujaddid ni maksud ialah orang yang membawa pendekatan terkini ataupun pendekatan yang baru yang sesuai dengan zaman tu. Tapi sumbernya tak lari dari Quran hadis.
Jadi mujadid ni bukan bawa sumber yang baru. Sumbernya tetap Quran hadis. Cuma pendekatan. Approach. Bukan bid'ah. Bid'ah tu bukan sumber Quran dan hadis. Saya nak bermusafir. Bolehkah saya buat jamak takdim di rumah? Contoh. Boleh. Sebab ada dalil. Nabi, dalam hadis sahih, Nabi kalau nak musafir daripada Madinah dan dah masuk waktu Zuhur, Nabi akan jamak solat Zuhur dan Asar di Madinah. Tapi jamak saja, qasar tak boleh. Sebab qasar syarat dia mesti musafir. Jamak syarat dia ada kesukaran walaupun tak musafir. Jadi jawapannya boleh. Bila solat jamak dua waktu, contoh Zuhur dan Asar, bolehkah bercakap sepatah dua selepas satu solat sebelum solat kedua? Tak, dia sebenarnya tak ada keperluan. Tak ada keperluan nak cakap. Bukan soal boleh ke tak boleh. Soalnya ialah tak ada keperluan. Apa maksud kamu jamak? Apa tujuan kamu jamak? Ada kesukaran kan? Ada kesukaran. Bila ada kesukaran, kenapa ada masa pula nak bercakap? Sebab itulah mafhum konsep solat jamak ni untuk mempermudahkan kita bila kita ada kesukaran. Maka sebab tu lepas salam terus sambung je. Bila kamu dah boleh bercakap bukan tak boleh kalau ada keperluan boleh cakap. Contohlah, kita solat jamak, orang belakang tak jamakkan. Lepas kita habis solat Zuhur, kita nak bagi tahu dia, kami musafir, kami nak jamak solat. Itu tak salah. Itu satu keperluan. Boleh cakap bila ada keperluan. Tapi kalau saja-saja nak cakap, tak patut. Adakah vaksin-vaksin yang ada dalam sistem imunisasi kebangsaan? Itu kena tanya KKM. Allah kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata, bertanyalah pada orang yang berilmu sekiranya kamu tidak ada ilmu. Bertanya kepada pakar dia. Saya bukan pakar dia. Saya pakar vaksin untuk merawat hati. Bila balik daripada musafir, kita dah sampai rumah. Kita buat jamak takhir, maghrib dan isya di waktu isya. Boleh, sebab Nabi pun ketika nak musafir pun Nabi jamak di rumah. Maka bila kita balik pun kita boleh jamak. Jamak sahaja. Itu pun kalau ada darurah menyebabkan kita tak boleh nak jamak di perjalanan. Tapi sebaik-baiknya kalau kita boleh jamak sebelum balik, sebelum sampai ke rumah, itu yang terbaik. Kalau suami belanja ke belajar tu? Belanja. Kalau suami bagi belanja, tapi saya isteri nak bagi sedekah untuk mak saya, boleh ke tak untuk mak dia? Untuk mak dia tunai. Tak, bila suami bagi duit untuk belanja rumah, kita kena beli untuk belanja rumah lah. Tapi sekiranya ada lebih daripada perbelanjaan rumah, boleh kita guna untuk bersedekah. Tapi sebaik-baik maklum pada suami. Sebab itu sebenarnya belum jadi duit kita. Lainlah kalau duit kita, hasil daripada kerja kita, kita boleh sedekah berapa banyak bila-bila masa tanpa diberitahu pada suami. Tapi kalau duit belanja tu masih duit suami, dah belanja pula bukan untuk kita seorang, untuk satu rumah. Jadi bila ada lebih daripada belanjahan, kalau nak sedekah sebaik-baik maklum pada suami. Sampai ke hari ini di mana-mana masjid dan surau yang mengadakan tahlilan dan yasin malam Jumaat, ditakuti ini perbuatan. Tak payah risau. Sebab PKP ni dah tak ada tahlil baca yasin di masjid. Bila dah ada, kita bincang lain. Sebab PKP ni sampai bila, wallahualam. Ada hikmah juga tu. Macam mana nak letak kebergantungan 100% kepada Allah dalam kehidupan? Dia simple je. Kita akan bergantung pada Allah 100% tanpa syak, tanpa ragu, bila kita betul-betul kenal Allah. Bila kita betul-betul yakin pada Allah. Dan bila kita tak berapa kenal, macam mana kita nak yakin pada Tuhan yang kita tak berapa kenal? Macam dengan orang lah. Orang tu kita tak berapa kenal. Macam mana kita nak percaya 100%? Tapi kalau orang tu kita dah kenal 10 tahun, suami kita ke, kita dah tahu perangai dia, kita boleh percaya 100%. Maka begitu juga formula yang sama. Kita nak yakin 100% kepada Allah, mesti kenal.
Dan tak mungkin kita kenal Allah 100% kalau kita tak kenal Allah melalui kitabnya. Allah cerita satu persatu siapa dirinya, apa kehebatan dia, apa kuasa dia, apa kelebihannya. Semua Allah cerita dalam Al-Quran. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Jadi kita kena tadabbur satu persatu supaya kita betul-betul kenal Allah dan betul-betul yakin, barulah yakin kita bergantung kepada Allah 100%. Siapa yang tak faham Quran, tiba-tiba dia kata saya serah dan percaya pada Allah 100%, dia dusta. Macam mana kamu kenal Allah tapi kamu tak faham apa yang Allah cakap dalam Al-Quran? Kitab Nurul Iman tu sahih ke Ustaz? Nurul Iman? Kitab Nurul Iman. Saya tak tahu, saya tak pernah jumpa. Saya tak pernah baca kitab Nurul Iman. Jadi saya tak boleh bagi jawapan. Adakah kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS itu daripada sumber yang sahih? Ya. Kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa adalah daripada sumber yang sahih. Nabi Isa disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Imam Mahdi disebut dalam hadis. Ada setengah orang yang mengatakan tiada dalil dalam Quran. Tak, sumber kita bukan Quran saja. Sumber kita Quran dan hadis. Sebab tu Allah kata dalam Quran, siapa taat pada Rasul, dia taat pada Allah. Allah bersyarat taat pada Allah mesti disertakan dengan taat pada Rasul. Jadi sumber kita dua, bukan satu. Kalau tak ada Quran, cari dalam hadis. Sama juga azab kubur. Azab kubur secara jelas tak disebut dalam Quran. Walaupun ada. Ada sebenarnya azab kubur dalam Quran. Tapi tak disebut secara sarih. Dia yang disebut secara sarih ialah daripada hadis. Wallahualam. Hukum berzakat tanpa bersedekah ataupun bersedekah tanpa. Kalau berzakat tanpa bersedekah, dia selesai perkara yang wajib. Tapi yang sunat dia tak buat. Bila tak buat yang sunat tu, mana iman dia tak, dia tidak cinta pada kebaikan. Kalau buat yang wajib saja, tak buat yang sunat, sebenarnya dia belum cinta pada kebaikan. Kebaikan ni semua sekali. Yang wajib, yang sunat, dia buat. Itu tanda dia cinta pada kebaikan. Kadang-kadang kita buat wajib kerana terpaksa, sebab dah wajib. Jadi bukti kita buat kebaikan, betul-betul kerana Allah, buktinya apa? Kita buat yang sunat. Walaupun tak wajib, tapi aku nak buat juga sebab aku cintakan kebaikan. Adakah doa masuk ke rumah baru? Tak ada. Yang ada doa masuk rumah lama. Sebenarnya satu doa aja. Rumah baru ke, rumah lama ke, satu doa aja. Tu. Ya. Kami nak tahu juga jawapan. Mana? Mana soalannya? Siti Zaliha, soalan tak muncul-muncul pun. Apakah perbezaan antara Wahabi dengan... Oh, saya tak tahu. Kalau perbezaan antara Quran dan hadis, saya boleh jawab. Bantu kami menyemak ayat. Bila kita mula tadabbur Al-Quran, adakah syaitan akan buat macam... Ya, betul. Syaitan ni, Allah sebut dalam Quran, dia akan sesatkan manusia bila manusia nak faham agama. Dan faham agama yang paling betul ialah tadabbur Al-Quran. Dan juga belajar sunnah Nabi. Bila kita start je nak tadabbur Al-Quran, syaitan akan kacau 24 jam dan akan hantar bala tenteranya lagi ramai. Sebab syaitan cukup faham. Manusia bila mula faham Al-Quran, dia akan mula dapat hidayat. Dan bila mula dapat hidayat, susah untuk dia tipu, untuk hasut manusia yang telah mendapat hidayat daripada Al-Quran. Jadi kalau nak belajar benda lain yang bukan daripada Quran, syaitan tak kisah sangat. Tapi kalau mula nak tadabbur Al-Quran, mula nak belajar sunnah Nabi, ini syaitan akan kacau habis-habisan. Bagaimana tentang tabung sedekah subuh? Ya, pendapat ulama berkenaan dengan hadis yang Nabi kata, setiap pagi ada dua malaikat yang akan berdoa pada tuan rumah tu. Satu malaikat akan berdoa kalau tuan rumah bersedekah. Hadis tu tak sebut sedekah waktu subuh. Hadis tu mengatakan malaikat akan berdoa pada tuan rumah yang bersedekah hari itu. Sama ada pagi, tengah hari ataupun petang. Apa doa malaikat ni? Iaitu Allah gantikan apa yang dia sedekah dengan yang lebih baik. Satu lagi malaikat akan berdoa, semoga Allah binasakan kepada harta tuan rumah ni yang kedekut bila tak bersedekah. Jadi sebenarnya istilah sedekah subuh tidak ada dalam Islam.
Dalam hadis pun tak sebut. Cuma dalam hadis sebut malaikat berdoa waktu pagi. Dan bukan disebut, tidak ada pun disebut, mesti bersedekah di waktu subuh. Jadi sedekah hari itulah, tak kira pagi ke tengah hari ke petang. Yang penting sedekah mesti kepada orang yang memerlukan. Kadang-kadang waktu pagi buta, mana ada orang miskin, kita kena cari. Kadang-kadang kena keluar rumah. Kadang-kadang tengah hari baru jumpa. Wallahualam. Berhubung dengan duit sedekah pemberian yang ramai bila berlaku kematian. Apa soalannya? Berhubung dengan duit sedekah pemberian orang ramai. Sebenarnya itu bukan sunnah Nabi. Bila ada hari kematian, kita pun letak tabung. Orang pun masuk tabung kan. Sebenarnya tak patut. Sebab dia bukan daripada sunnah Nabi. Nabi tak pernah buat pun. Bila sahabat mati, Nabi pun bagi tahu letak tabung. Orang pun masuk tak. Sebab yang paling asas bila berlaku kematian, yang Nabi suruh kita buat apa dah? Bukan kutip duit. Tapi pakai doa kepada si mati. Orang mati tak perlukan duit dah. Orang mati tak perlukan duit. Orang mati perlukan doa. Adapun nak menguruskan mayat, itu urusan orang hidup. Kalau tak ada duit pun, kita ada baitul mal sepatutnya. Jadi tak timbul isu keluarga si mati sampai perlu minta sedekah untuk uruskan. Sebenarnya tak perlu. Tak timbul isu. Kalau kita hidup ni bersaudara mara, berkasih sayang, bila tahu jiran kita tak ada duit, kita terus bayar. Tak payah letak tabung. Ataupun ada badan khairat kematian sekarang. Masjid boleh bantu kan? Baitul Mal boleh bantu. Wallahualam. Jika berpuasa Nabi Daud, tapi niat ganti puasa zaman silam yang lalu, adakah masih boleh untuk puasa sunat Isnin Khamis dan puasa Yaumul Bid? Ataupun memadai puasa Nabi Daud sahaja untuk ganti? Tak. Dia puasa Nabi Daud tu puasa sunat. Puasa Isnin Khamis puasa sunat. Adapun puasa ganti hukumnya wajib. Jadi ada pendapat ulama mengatakan bila buat yang wajib tak boleh dicampur adukkan dengan yang sunat. Tak boleh kita niat qada puasa dalam masa sama kita gabungkan, dan juga aku berniat puasa Isnin dan Khamis. Yang wajib, yang sunat tak boleh menumpang yang fardu. Jadi kalau ada hutang puasa kita yang belum bayar, niat qada je. Niat qada je. Hari apa? Tak kira. Dia jangan tunggu puasa Nabi Daud. Kalau kita boleh puasa setiap hari untuk qada puasa yang lepas, silakan. Sebab hutang ni sebaik-baik kita cepat lansaikan dia. Lagi cepat habis hutang, lagi bagus. Tapi kalau kita tak mampu, boleh selang sari. Adapun bila kita ganti puasa, dapat tak kalau kita buat secara selang sari? Dapat tak pahala puasa Nabi Daud? Wallahualam. Ada sebagian ulama kata tak dapat. Sebab yang sunat tak boleh menumpang yang fardu. Wallahualam. Doa ketika sujud akhir, adakah dalam hati? Tak, doa yang terbaik ialah lafaz di mulut. Biar nampak kesungguhan bila kita berdoa. Kalau family saya buat tahlil bila ada kematian, saya tak redha. Mastura. Kalau family saya buat tahlil bila ada kematian, saya tak redha nak join. Tak apa. Kita pergi sebab nak jaga hubungan silaturahmi, dan itu juga perintah daripada agama. Tak apa. Salam moho. Dia. Adakah dibolehkan membeli rumah? Adakah dibolehkan membeli rumah menggunakan pinjaman pen Islam? Dia pinjaman secara Islami ni ada panel syariah dia kan. Jadi panel syariah kata benda tu halal dan tidak ada unsur riba, terserah. Kalau kita yakin, ambil pinjaman. Kalau tak yakin, kumpul duit, bagi cukup seketul, 500,000, belilah rumah, bayar cash. Kadang-kadang dah terbiasa dari kecil sampai besar bergantung pada diri sendiri, Ustaz. Macam mana tu? Nak bergantung kepada Allah. Macam saya sebut tadilah. Kalau kita tak kenal Allah, kita tak mungkin bergantung pada Allah. Jadi, proses nak bergantung pada Allah, proses pertama kena kenal Allah. Kena cinta Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kenalah Allah melalui Al-Quran. Tadabbur satu persatu.
Yang kedua, berfikirlah tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya. Langit, tengok burung, fikirlah. InsyaAllah kita kenal Allah, kita cinta, mudah untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebab kita dah kenal. Oh, mana soalannya? Ruqyah. Boleh jawab soalan saya? Mana soalan? Nak jumpa ustaz kalau dia kahwin tu. Tak ruqyah nikmat. Mana soalan dia? Ruqyah nikmat. Angkat lagi dia. Tak ada soalan yang mungkin kat atas dia hilang. Ya. Suruh kopi. Ruqyah nikmat boleh PM saya. Soalan dah hilang. Ha? Saya tak tahu apa soalannya. Waalaikumsalam Pak Wan. Oh, habis. Saya nak bertanya berkenaan doa kunut solat subuh. Adakah Rasulullah buat? Ulama khilaf. Kalau mazhab Syafi'i, dia kata Nabi buat kunut subuh. Kalau mazhab lain, 3 mazhab mengatakan kunut subuh tidak ada. Dan Nabi hanya buat kunut nazilah. Kunut nazilah ni iaitu bila musibah menimpa umat Islam, maka Nabi arahkan para sahabat buat kunut, bukan kunut subuh saja, kunut 5 waktu selama sebulan. Itu hadis sahih. Adapun kunut subuh sahaja, ulama berbeza pendapat. Jadi kalau mazhab Syafi'i ada. Kalau 3 mazhab kunut subuh tidak ada. Wallahu a'lam. Adakah seseorang yang sedang berusaha untuk belajar bahasa Arab dan pengajian Islam untuk memahami kalamullah, tapi usahanya selepas 24 tahun masih belum berjaya? Adakah itu masih dikira main-main? Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Dia sebenarnya untuk belajar, untuk tadabbur Al-Quran, bukan syarat faham bahasa Arab. Dan bukan semua yang faham bahasa Arab, dia boleh tadabbur Al-Quran. Syarat nak tadabbur Al-Quran yang paling asas ialah kita belajar dengan orang yang faham bahasa Arab. Kita boleh faham Al-Quran walaupun tanpa belajar bahasa Arab. Bolehkah niat kalau buat kutipan untuk buat korban kerana tak mampu untuk satu? Kalau tak mampu tak payah. Korban ni hukumnya sunat. Jadi kenapa kita nak mewajibkan benda yang tak wajib? Itu satu penyakit juga tu. Korban hukumnya sunat. Bila sunat, itu pun sunat bagi yang mampu. Kalau tak mampu, wajib pun tak, sunat pun tak. Jadi jangan menyusahkan diri. Buat yang wajib je. Kenapa nak kumpul-kumpul duit semua kan? Tunggu kita dapat duit sendiri, satu masa kita korban. Bolehkah niat buat, dah. Boleh tak kita berniat puasa sunat hari putih dalam bahasa? Tak, niat dia terlintas dalam hati. Niat ialah dalam hati. Ulama sepakat, niat ialah dalam hati. Dan kita terlintas nak buat apa saja. Bahasa apa tak penting. Dia tak syarat niat tu mesti dalam bahasa Arab. Niat tu mesti yang kita faham. Kita terlintas dalam hati nak puasa sunat besok. Terlintas je. Dalam bahasa Melayu lah. Maka sah. Wallahu a'lam. Adakah perlu untuk mengetahui berapa jumlah? Berapa jumlah puasa yang ditinggalkan? Yalah, kalau kita nak ganti kena tahulah berapa bilangan. Kalau kita tak tahu, agak-agak ialah. Katalah kita tinggal daripada umur 15 sampai umur 20, 5 tahun. Kalilah 30 hari kali 5 tahun. Wallahu a'lam. Saya ragu-ragu dah ingat lagi ada hutang puasa walaupun telah membayarnya. Kalau ragu-ragu, tambah lagi. Kalau ragu-ragu, tambah lagi sampai kita yakin. Adakah sahih tentang adakah kulit Al-Quran yang tercerai dikira Al-Quran? Bukan. Nama lagi kulit Al-Quran. Dia bukan Al-Quran. Quran yang ada tulisan ayat Al-Quran. Salam Ustaz, adakah sahih tentang kalau kita berselawat ada malaikat akan bawa kepada Nabi? Ya, betul, ada hadis sahih. Nabi tak tahu siapa yang berselawat. Tapi malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah SAW dan Nabi akan jawab. Ada hadis. Dah. Boleh tak nak join tadabbur tour? Boleh. Adakah apa syarat? Syaratnya ialah berminat dengan tadabbur. Sakit pun boleh. Adakah dia kena bayaran? InsyaAllah transport pergi sendirilah.
hotel ke homestay sendiri, makan minum kita uruskan. Makan minum kita uruskan. Ada yuran. Yuran tak ada, percuma. Kelas pun percuma. Siapa nak join sekali boleh bagi nama. Belum ada poster? Nanti tengok Facebook Ghulam Ad-Dakwah. Kita akan buat poster dan nama kepada siapa kita perlu daftarkan nama Puan Haniza nanti. Jadi siapa nak join boleh bagi nama kepada Puan Haniza. Bagaimana mengira zakat emas? Itu boleh tanya PPZ. Untuk bertayamum setiap masuk waktu solat dengan rawatibnya sekali. Tak, syarat tayamum apa dia? Bila dibolehkan tayamum? Pertama, bila tidak ada air. Dan bila tak ada air, kita tayamum. Boleh tak dengan tayamum tu kita solat fardu dan sunat sekali? Jawapannya boleh. Bahkan, kalau kita tayamum waktu zuhur, kemudian sampai asar, belum ada air, kita masih ada wuduk, tak batal. Kita boleh solat asar dengan tayamum di waktu zuhur. Itu pendapat paling kuat. Sebab tayamum ganti kepada wuduk. Ia menghalalkan untuk kita solat. Solat fardu ke, solat sunat ke? Jika kita mampu, wajibkah kita buat korban setiap tahun? Ya, buatlah. Bila kita mampu, buatlah. Lagi pula, bila kita buat korban, sebenarnya kebaikannya balik pada kita. Jadi soalannya, tukar soalan. Kalau aku mampu nak buat kebaikan pada aku setiap tahun, kenapa aku tak nak buat? Kebaikan korban untuk aku, bukan untuk orang lain. Jadi sepatutnya buat setiap tahun lah. Dah. Cukup setakatnya. Kelas kita besok pukul 10.30 insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.